Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillah ajma'in Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Baik, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi mengizinkan kita untuk kita bersama-sama pada malam ini untuk kita berkongsi kebaikan melalui kalam Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam ini kita akan teruskan perkongsian kita. Okey, di mana kita pada sesi-sesi sebelum ini kita dah menyentuh tentang bagaimana nak memulakan bacaan Al-Quran, adab-adab ketika membaca Al-Quran, kita baca isti'azah dan basmalah, dan kemudian kita sentuh tentang huruf-huruf hijaiyah. Dan masih lagi kita di dalam huruf-huruf hijaiyah, di mana kita sebutkan bahawa huruf hijaiyah maka ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahawa ia ada 28 huruf, dan pandangan yang kedua mengatakan bahawa ia ada 29 huruf. Ya, dan tak kira mana-mana pandangan, kesimpulannya adalah sama, iaitu huruf-huruf ni semuanya kalau kita tengok sama ada perbezaannya adalah pada alif ataupun pada hamzah. Itu je perbezaan yang ada di antara huruf-huruf ini kalau kita perhatikan apa yang ada. Baik, seterusnya sekejap saya pen saya dia tak nak bergerak lah. Sekejap sekejap, ni teknikal biasa ni. Pen marker dia tak nak masuk dalam whiteboard. Okey, baik, kita cuba sekali lagi. Kalau kita dapat, dia tak masuk. Okey, pada malam ni insya-Allah kita akan tengok tempat-tempat ni. Okey, setiap huruf yang keluar sama ada 28 ataupun 29 huruf, kita akan tengok dari mana tempat ia keluar. Okay. Daripada mana ia keluar. Okay. Tempat keluar huruf ini dinamakan sebagai makhraj huruf. Okay. Di mana kalau kita nak keluarkan sesuatu huruf tu daripada tempat dia, maka dia mesti keluar daripada pintu keluar dia. Ini samalah macam kalau kita nak masuk sesuatu kawasan ataupun keluar daripada satu kawasan, ada laluan yang telah ditetapkan daripada kepada kita. Kalau kita masuk daripada satu pintu ni, kita akan pergi dekat tempat-tempat tertentu. Okay, kalau kita nak pergi tempat A tapi kita masuk ikut pintu B, kita tak akan sampai dekat tempat A. Dan begitulah huruf-huruf yang ada. Okey, di mana huruf-huruf yang ada ini, okey, maka setiap huruf tu nak bagi dia berbunyi, dia boleh berbunyi. Macam contoh kita sebutkan pada sesi yang lepas, bagaimana huruf yang 28 tu ada bunyi dia. Ada alif, ada ba, ada ta, ada sa, ada jim, okey, ada ha, ada kha, sampailah kepada ya. Okey, sebelum tu saya minta kenan untuk saya mutekan semua dulu. Saya mutekan semua dulu. Nanti pakai untuk kah? Okey. Saya mutekan semua dulu Minta maaf. Okey. Okey, saya minta maaf, saya mutekan sebentar. Selepas saya bagi penerangan, insya-Allah saya akan buka untuk sesiapa yang ingin bertanya, insya-Allah. Okey, baik. Dia tak boleh menulis, dia boleh ni je. Kenapa dia tak boleh menulis? Okey. Kita pergi pada makhraj huruf. Okey. Makhraj huruf secara umumnya ada 5. Okey, makhraj huruf secara umumnya ada 5, iaitu al-jawf, al-halq, ada lisan, ada syafatan, ada khayshum. Kita akan lalu satu persatu. Ya, Bapak buat. Okey, kita akan lalu satu persatu. Okey, dah boleh conteng dah. Alhamdulillah. Okey, pen marker saya. Saya tadi terganggu sikit sebab pen marker ni tak nak bergerak. Okey, baik. Kita ada yang pertama, kita ada al-jawf. Okey, kita ada al-jawf. Apa dia al-jawf? Al-jawf ini dalam bahasa Malaysianya kita sebut sebagai rongga. Kita sebutkan dia sebagai rongga. Okey, rongga ini apa? Okey, rongga ini adalah laluan-laluan kosong. Semua benda yang ada, katalah kita ada bulat,
Okey, dan bulat ini kosong di tengah-tengah ni. So ini dinamakan rongga. Kita ada 4 segi. 4 segi ni ada kosong di tengah-tengahnya. So ini dinamakan rongga. Semua kawasan yang ada laluan kosong itu dinamakan rongga. Lalu dekat badan kita, dekat muka kita ni ada banyak rongga. Okey, ada rongga daripada hidung, okey, ada rongga telinga, ada laluan telinga untuk sampai ke dalam badan kita. Okey, ada rongga apa lagi? Kawasan yang ada lubang. Okey, hidung kita ada lubang, telinga ada lubang, mulut kita ada lubang. Tapi yang dimaksudkan dengan rongga di sini adalah rongga mulut kita. Okey, rongga mulut kita. Okey, di mana kalau kita tengok mulut kita, okey, kalau kita tengok mulut, saya katalah saya ambil contoh. Ini gambar tak besar. Okey, okey, katalah ini gambar besar kan. Kita tak sampai lagi kat sini. Tapi saya nak tunjukkan rongga tu apa. Daripada mula nampak ni, kita ada ruang kosong ni. Ni, sepanjang ini ruang kosong. Kosong sampai ke bawah. Okey, nampak? Maka ini adalah rongga. Okey, sepanjang ini adalah dinamakan rongga. Lalu laluan-laluan dia ada saluran dia, okey, saluran dia, dan dia ada kosong, ruang kosong di tengah-tengah. Okay, di mana kita pun tahu dalam mulut kita ni, dekat kerongkong kita ni ada 2 laluan. Satu laluan untuk angin, trakea, satu lagi adalah laluan untuk makanan, iaitu esophagus. Okey. Okey, lalu laluan ini dinamakan sebagai rongga, dan laluan yang kita maksudkan adalah laluan angin. Okey, sebab huruf dia tak keluar dengan keluar makanan. So laluan makanan ni dengan angin, dengan suara dia tak kena. So laluan yang akan menjadi fokus kita adalah laluan angin. So al-jawf adalah rongga mulut. Okay, kita berkenalan dulu secara umum, makhraj, tempat keluar secara umum. Okay, kemudian kita ada al-halq. Apa dia al-halq? Al-halq adalah kerongkong. Okay, kerongkong dinamakan halq. Okay, sebab tu ada sesuatu yang dekat kerongkong kita. Kerongkong. Okay. Ada sesuatu dekat kita punya kerongkong yang kita namakan dia sebagai halqum. Okay, halqum daripada al-halq. Halq, perkataan depan dia. Okay, halq. Halq maksud dia kerongkong. So benda yang ada dekat kerongkong kita yang kita panggil yang terjojol keluar. Kalau kita tengok dekat leher kita nak cari perkataan, saya minta maaf, susah sikit cari perkataan. Okay, yang terbonjol keluar tu yang kita namakan dia sebagai Adam's apple, maka ia adalah halqum yang berada dekat halq, iaitu kerongkong. Okey, itu makhraj yang kedua. Makhraj yang ketiga pula adalah al-lisan. Al-lisan, lisan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dia adalah lidah. Okey, lisan adalah lidah. Lisan adalah lidah. Okey. Kemudian lidah ini adalah komponen yang paling utama. Kita kata nanti kita akan tengok bahawa lidah adalah komponen yang paling utama. Di mana kita ada 16 ataupun 15 huruf keluar daripada lidah. Okey, ini yang paling utama, lidah. Dan kemudian kita ada syafatan. Syafatan adalah 2. Okey, bila perkataan bahasa Arab, okey, bila kita jumpa alif dan nun dekat belakang dia, okey, biasanya dia menunjukkan 2. Okey, bila ada alif dan nun. Kebiasaannya bukan semua, bukan semua. Sebab kan ada orang tengok dia kata Uthman. Okey, Uthman maksudnya ada 2 Uthman, maka Uthman. Tak, maksudnya asal ataupun kebiasaannya. Kalau mana-mana perkataan yang ada alif nun dekat belakang ni, maka ia menunjukkan 2. Okey, so kalau kita buang alif nun ni, maka kita akan dapat syafah. Kita dapat syafah. Apa dia syafah? Syafah maksud dia syafatun. Syafatun maksudnya bibir. Okey, syafah maksudnya bibir. Okey. Dan kemudian kita ada yang kelima, iaitu al-khayshum. Apa dia al-khayshum? Al-khayshum adalah pangkal hidung. Pangkal hidung. Okey, saya minta maaf kalau tulisan tak jelas. Okey, saya tulis bawahlah pangkal hidung. Okey, pangkal hidung. Baik. Pangkal hidung. Okey, pangkal hidung pun ada benda yang akan keluar. Okey, dan sebelum ni kita dah bercerita bahawa daripada 5 ini, daripada 1, 2, 3, 4, 5, ada 3 tempat yang keluar bunyi huruf. Okey, 3 tempat daripada 5 ini keluar bunyi huruf.
Dan 2 lagi hanya bunyi semata-mata. Okey, bunyi sahaja. Okey. Di mana al-jawf dan al-khayshum hanya mengeluarkan bunyi. Bunyi apa? Nanti kita tengok insya-Allah. Lalu kita akan pergi satu persatu. Kita pergi pada yang pertama. Yang pertama adalah makhraj rongga al-jawf. Okey, rongga kita. Okey, apa yang keluar daripada rongga kita? Ingat balik tadi saya sebut bahawa ada 2 kawasan yang keluar hanya bunyi sahaja. So rongga ini hanya mengeluarkan bunyi, tidak ada huruf yang keluar daripada sini. Okey, tak ada huruf. Okey, bunyi sahaja bukan huruf. So bunyi apa yang keluar? Bunyi yang pertama yang akan keluar adalah bunyi alif maddiyah. Apa dia alif maddiyah? Alif maddiyah bunyi dia macam ni. Okey, cuba bunyikan ni. Macam mana nak bunyi ni? Itu maddiyah. Mad maksudnya panjang. Alif a. Okey, itu bunyi yang pertama. Okey, kemudian yang keluar daripada rongga juga adalah waw al-maddiyah. Apa dia waw al-maddiyah? Ini bunyi dia. Okey, bunyi dia macam mana? Okey, dan yang ketiga, bunyi yang keluar daripada rongga adalah ya al-maddiyah. Apa dia ya al-maddiyah? Bunyi dia Okey, lalu rongga ini mengeluarkan bunyi a, u, i atau a, i, u. Okey, dan setiap bunyi ini mewakili vowel di dalam bahasa Arab. Okey, kalau kita vowel dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Melayu, kita ada a, e, i, o, u. Okey, kita ada 5 huruf vowel dengan 6 sebutan. Betul tak? Kita ada 5 huruf vowel dengan 6 sebutan. Di mana kita ada a, e, i, o, u. Ni 5 huruf vowel, vokal. Okey. Dan sebutan a ada 1 sebutan a, e ada 2 sebutan, e dan a, kereta kan, e dan a. I ada 1 sebutan, ni 2. Okey, I 1, O 1, U 1. Okey, so kita ada 5 huruf dengan 6 sebutan dalam bahasa Malaysia. Tetapi dalam bahasa Arab dia lebih mudah, sangat mudah. Okey, sangat mudah di dalam bahasa Arab di mana kita ada hanya 3 vowel dengan 3 sebutan. 3 vowel dengan 3 sebutan. Dan vowel ni pula bukan berbentuk huruf, tetapi kalau a, baris atas. Okey, baris atas ataupun dinamakan sebagai, tulis dulu, baris atas atau fathah. Okey, baris atas atau fathah. Kemudian kita ada u. Okey, u ini adalah baris depan atau dinamakan dhammah. Dan bentuk dia macam mana? Okey, bentuk dhammah adalah waw kecil. Okey, waw kecil. Okey, waw kecil. Okey, dan kemudian kita ada i. Okey, i ini adalah baris bawah. Baris bawah ataupun kasrah. Okey, dan tandanya bentuk dia, vowel dia adalah duduk di bawah huruf. Okey, so dalam Al-Quran ada, dalam bahasa Arab secara umumnya ada 3 tanda. 3 vowel, iaitu fathah, dhammah dan kasrah. Okey, fathah bunyi dia apa? A. Okey, fathah bunyi dia a. Waw, dhammah bunyi dia u. Okey, dan kasrah bunyi dia i. Okey, baik. Okey, perhatikan. Saya sebut apa? Bila fathah bunyi dia a. Okey, maka buka mulut kita. Okey, sebelum saya cerita lagi panjang, saya nak sebutkan bahawa kalau kita nak belajar baca Al-Quran, maka tolong 2 perkara. Ingat. Yang pertama, buang sifat malu. Okey, bila kita nak belajar, kita kena buang sifat malu. Dan yang kedua, tolong jangan simpan emas dalam mulut. Jangan simpan emas dalam mulut. Maksudnya orang bila baca Al-Quran dia tak buka mulut. Contoh dia baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. So kita bila kita dengar tu kita nak tahu baris dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, alhamdulillahi ha hu.
Hi ke, ha ke, hu. Bila kita baca kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. So baris apa yang keluar dekat situ? Kita tak dengar baris dia. Sebab apa? Sebab dia tak nak buka mulut dia. Dia seolah-olah macam dia ada emas dekat gigi dia, dia simpan. Dia tak nak bagi orang nampak. Lalu kita kata jangan simpan emas dalam mulut. Okey, maka buka. Bila sampai pada A baris atas, maka buka mulut. Buka mulut kita. Okey, bila sampai pada baris bawah, maka senyumkan. I. Okey. Dan apa? Jangan sesekali sebut I dengan A. Okey, I dengan A adalah bunyi yang berbeza. Okey, saya sebut tadi bahawa dalam bahasa Arab ada I dan dia tidak ada A. Okey, contoh bila saya baca, tengok beza Beza bila saya baca baris bawah dengan saya baca huruf I. Baris bawah I, baris bawah dengan I. Saya baca bismillah. Saya baca baris bawah dulu Baris bawah I. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak? Sekali lagi saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya sebut pula ada satu lagi cara yang biasa orang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beza tak? Perasan ada beza tak? Saya baca sekali lagi. Dengar perbezaan. Dengar bacaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Dia tak jadi I, tapi dia jadi A. Jadi A. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini banyak berlaku. Banyak berlaku. Kita je tak perasan kita sebut seperti itu. Okay, contoh baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang biasa terjadi ayat last sekali tu. Ayat last sekali. Siratal ladzina an'amta alaihim. Him. Bukan him. Him jadinya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nampak dia punya menyengitnya dia pergi ke I. Okey, tetapi kita tak nak huruf I tu. Yang kita nak adalah huruf I. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, boleh nampak? Okey. So yang kita nak adalah I. Ingat bunyi dia I. Ya al-maddiyah bunyi dia I, bukan A. Okey, A kita tak nak. Okey. Dan seterusnya huruf U, U. Okey, U ni pun okey bunyi dia adalah U. U. Okey, macam mana kita nak buat bunyi U ni? Okey, bunyi U bila kita nak buat, saya bagi bahasa yang mudah. Okey. Bahasa linguistiknya, bahasa dalam kajian bahasanya adalah kita muncungkan bibir. U. Okey, muncungkan bibir dengan ada ruang di tengah-tengah. U. Okey, bahasa mudahnya ialah bayangkan kita minum air dengan straw. Kan lagi senang kan? Bayangkan minum air dengan straw. Semua orang pernah minum air dengan straw. Macam mana minum dia? Okey. Okey, bunyi dia U. Okey, U. Okey. Okey, dan bunyi U ni adalah okey ni. Ya maddiyah ni bunyi dia U. Jangan buat bunyi O. O kita tak nak. Okey. Contoh ada kat mana ada O? Ada home. Okey. Okey, bil akhirati hum yuqinun. Alif lam mim. Dan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nampak? ومما رزقناهم, you sentiasa guna you. Razaqnahum, minta maaf salah je. Okey, ومما رزقناهم, hum. Okey, pakai you, hum. Tak nak ومما رزقناهم. Home tak ada.
dalam bahasa Arab, dalam sebutan Al-Quran tidak ada huruf O. Okey. Dan yufiqun. Huruf U juga, jangan yufiqun. Okey. Tak ada O. Yang ada adalah U. Okay. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. U. Semua baris depan bunyi dia U. Okey. Boleh nampak? Boleh. Okey, baik. Saya buka untuk siapa yang nak bertanya soalan sambil kita teruskan pengajian kita, insya-Allah. Okey, baik. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Siapa ada soalan boleh tanya terus. Tak ada masalah. Okey. Tadi kita sebut tentang rongga, al-jauf. Okey, di mana rongga ini mengeluarkan bunyi vowel a, i, u dalam keadaan pendek dan panjang. A, i, u. Okey. So itu keperluan rongga kita. Maksudnya kalau rongga kita sakit, okey, kita tak dapat nak buat bunyi panjang. Sakit, pedih, tak boleh. Pedih, sakit, tak boleh. So rongga kita kalau dia sakit, maka kita akan bermasalah dalam sebutan baris kita dan sebutan panjang kita. Okey. Baik, kita pergi pada kawasan yang seterusnya, iaitu kerongkong ataupun nama bahasa Arab dia al-halq. Okey, ini al-halq nama bahasa Arab dia, nama bahasa Melayu dia adalah kerongkong. Okey. Kawasan kerongkong, kita tahu kawasan kerongkong kita kat mana? Ni, kawasan leher kita bawah ni. Ini adalah kawasan kerongkong. Okey, kerongkong kita. Okey. Okey, saya mohon saya buka untuk siapa yang nak bertanya soalan. Okey, kalau tak ada nak bertanya soalan, saya mohon untuk mute kan, sebab bunyi kadang-kadang dia boleh mengganggu. Okey. Saya mohon untuk mute kan. Okey. Tak boleh. Saya kena mute kan. Saya minta maaf. Saya kena mute kan. Okey. Baik. Okey. Seterusnya, kita pergi pada al-halq, iaitu kerongkong. Okey. Di mana dalam kerongkong ini ada sittati ahruf, ada 6 huruf keluar daripada kerongkong. Okey, ada 6 huruf dia akan keluar daripada kerongkong. Apa 6 huruf ni? 6 huruf ni kita panggil dia huruf halqi. Okey, kita panggil dia huruf halqi. Sebab apa? Nanti kita akan tengok bahawa di sana ada hukum nama dia izhar halqi. Okey, kenapa nama izhar halqi? Kerana dia ada berkaitan dengan huruf-huruf yang keluar daripada halqi, daripada halqum. Baik, kita nak tengok apa 6 huruf ni dan bagaimana caranya untuk kita sebut 6 huruf ni. Baik, kita pergi pada huruf yang pertama. Okey, ini secara umum. Ini gambaran secara umum. Okay, secara umumnya dekat sini dekat kerongkong kita ada 6 huruf, di mana kita boleh bahagikan 6 huruf ni kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian aqsal halqi. Okay, bahagian aqsal halqi maksudnya kerongkong yang paling jauh. Okay, katalah dekat sini kerongkong yang paling jauh adalah ni, kawasan ni yang paling dekat dengan dada kita. Okay, kerongkong yang paling jauh adalah kawasan yang paling dekat dengan dada kita. Kemudian kita ada wasatul halqi. Nombor 2 ada wasatul halqi. Okay, wasat maksudnya di tengah-tengah kerongkong kita. Dan kemudian kita ada adnal halqi, adna yang paling dekat. Yang paling dekat dengan apa? Yang paling dekat dengan mulut kita. So kawasan adnal halqi ni adalah kawasan yang dekat dengan anak tekak kita. Okay, so kerongkong kita boleh bahagikan dia kepada 3 bahagian. Baik, untuk kita lebih detail, kita pergi pada gambaran yang lebih jelas. Baik. Daripada aqsal halqi, pangkal kerongkong. Kita panggil dia pangkal kerongkong. Okay, pangkal kerongkong, iaitu tempat yang berhampiran dengan kita punya dada kita. Okay. Daripada pangkal kerongkong ini akan keluar 2 huruf, iaitu hamzah dan ha. Ingat, hamzah dan ha. Okey. Kita akan pergi pada setiap huruf ni dengan baris-baris dia tadi. Itu sebab kita ambil dulu al-jauf tadi dengan vowel dia. Vowel dia ingat baris atas, baris bawah, baris depan. So kita akan gunakan pada setiap huruf yang kita sebut. Baik, huruf yang pertama adalah huruf hamzah. Okey, huruf hamzah. Okey, pertama sekali bila kita sebut tentang pangkal kerongkong. Okey, bila kita sebut tentang pangkal kerongkong, maka kita kena tahu pangkal kerongkong ini adalah tempat yang paling jauh daripada mulut.
bunyi suara kita keluar daripada mulut ni, mulut keluar daripada mulut kita. Dan tempat keluar huruf yang paling jauh adalah ni, pangkal perongkong kita. Okey. Dan kita kena tekankan benda ni. Sebab apa? Sebab kita nak bagi tahu bahawa huruf hamzah dan ha adalah huruf yang agak sukar nak keluar kerana jauhnya dia. So bila jauh dia jadi perlahan, susah nak keluar, kadang tak berbunyi. Saya bagi contoh. Okey, saya bagi contoh. Okey, bila saya baca Al-Fatihah contohnya, dengar saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya akan buka untuk komen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya buka untuk komen. Okey, saya buka untuk komen. Okey, sekali lagi saya baca. Dengar A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Soalan saya, okey tak bacaan Al-Fatihah saya? Tak okey Ustaz, sebab bunyi hamdulillah, tak bunyi al. Okey, baik. Okey, ada orang kata tak okey kerana bunyi alhamdulillah, tak ada al. Okey, siapa lagi? Ada komen apa lagi? Tentang bacaan saya tadi. Fokus pada bacaan saya tadi je. Okey. Kalau perhatikan baik-baik, okey, sekali lagi saya baca dan dengar dengan teliti. Dengar dengan teliti pada dua huruf ni, hamzah dan ha. Hamzah dan ha simpul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey tak bacaan saya? Ha tak pedas Ustaz. Ha tak pedas. Ha nak jadi macam mana? Ha tak pedas. Maksudnya ha tu kena pedas lagi. Dia kena ke dalam lagi. Okey, baik. Okey, tak apa, ha nanti kita sentuh kemudian. Okey, saya minta tadi fokus kepada hamzah dan ha. Okey, dekat mana hamzah dan ha saya hilang? Alhamdulillah. Okey, nampak semua perhati pada alhamdulillah Semua perhati pada alhamdulillah. Okey, tapi perasan tak saya punya hamzah dan ha tu dia hilang seawal isti'azah dan basmalah. Oh, tak perasan Ustaz. Okey, dengar baik-baik macam mana saya baca. Okey, saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey tak? Tak okey Ustaz. Tak okey. Okey. Sebab kita punya antara benda yang mengganggu konsentrasi kita untuk fokus pada bacaan yang baik ini adalah suara. Bila orang baca dengan suara saya biasa-biasa. Kalau jumpa orang yang suara sedap, lagilah kita akan terpegun dan terpesona dengan sedapnya suara tu. Sambil kita terhilang, kita tak perasan bahawa bacaan tu bacaan yang salah, tak betul. Sebab apa? Hamzah dia hilang. Bila baca a'udzu billah, tengok depan dia adalah a'udzu billah. Tapi tengok macam mana saya mula tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au start dengan ain. Mana hamzah dia pergi? Hamzah dia hilang dan itu menjadi kebiasaan. Sebab apa? Sebab hamzah ni jauh. Bila dia jauh, maka dia berat. Berat nak keluar. So bila berat, kita kena bagi tenaga dan kita kena tolak dia untuk keluar. Okey? Lalu kita pun tolak dia sikit untuk keluar. Okey, nampak? Bunyi dia A'udzu billah, nampak? A'udzu billah. Okey, dan bila start Al-Fatihah pun sama. Bila ayat kedua surah Al-Fatihah, lepas habis bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak? Laham. Mana a-nya? Alhamdulillah. Okey, hilang a. A tu hilang. Alhamdulillahi rabbil alamin. So, a tu hilang sebab apa? Sebab dia berat. Okey, lam dia ringan sebab dia ada dekat hujung mulut kita. Okey, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak percaya, esok boleh pergi dekat surau masjid, dengar Tok Imam baca. Dia bukan baca salah, dia baca betul. Okey, tetapi apabila tak bagi tenaga kepada huruf hamzah yang jauh ni, tempat keluar dia jauh ni, lalu dia akan hilang.
Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, so sebab tu kita nampak kadang-kadang imam bila dia sebut depan tu, bahu dia pun terangkat sikit. Sebab apa? Dia tengah bagi tenaga untuk bagi hamzah tu keluar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Terus sebab auzubillah tu dia tak baca kuat je. Kalau baca kuat pun kita boleh dengar hamzah dia ada atau tidak. Okey, baik. Itu huruf hamzah, huruf yang keluar daripada pangkal kerongkong kita, dan bunyi dia adalah a. Okey, ingat kita sebut tadi a, i, u, baris atas, baris bawah, baris depan. Baris atas buka mulut, buka mulut, okey. Baris bawah senyumkan dia, i. Okey, dan baris depan macam orang minum dekat straw, okey. Jangan a, e, u. A, e, o tak nak. A, E, O. Yang tu kita tak nak. Kita nak A, I, U. Okey, A, I, U. Okey, boleh? Boleh pada huruf hamzah? Boleh, masya-Allah. Tahniah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita pergi pada huruf yang seterusnya. Kawasan yang sama, partner dia ada huruf ha. Okey. Sekejap Ustaz. Huruf Ya. huruf A tu kan, kalau kita angkat mulut luas, angkat mulut ke atas, kita sebut A, salah. Kena sebut A, lepe. Okey, sabar, jangan laju sangat puan. saya akan sentuh bab tebal dan nipis. Kita akan sampai kat situ. Okey. Okey. Puan, kita start dengan gear 2 dulu puan. Okey, kalau kita start gear 5 takut nanti ada orang dia tak tercapai. Okey, boleh. Okey. Okey, baik. Sebab kita punya saya nak terangkan sekali lagi, mungkin ada orang dia tak perasan kita punya kelas ni macam mana. Okey, kelas dalam Madinah Mendidik ni adalah kelas daripada zero. Maksudnya kita cater semua orang. Okey, ada orang yang dah tahu baca. Ada orang yang dah kenal huruf, tapi ada orang yang tak kenal lagi. So kita akan cover semua. Yang mana dah pandai, kita minta sabar sekejap. Okey, yang mana yang baru nak belajar, kita minta pun bersabar juga. Sebab belajar ni pun memang perlukan kepada kesabaran. Okey. Dan minta maaf lah, ustaz dia tak berapa handsome sangat, tapi alhamdulillah boleh lah kot, insya-Allah. Okey. Okey. Baik. Okey, tadi huruf hamzah. Okey, kita sebut huruf hamzah a. Okey, a, buka mulut, a. Baris bawah i. Baris depan u, macam orang minum dekat straw. Okey, nanti kita akan tengok bila kita sentuh bab tebal dan nipis, nanti kita akan tengok bagaimana hamzah ni menjadi nipis. Dia tak jadi a dah, dia jadi a. Okey, kita akan tengok tu insya-Allah. Okey. Okey, kemudian kita ada huruf ha. Okey, kita ada huruf ha. Ha, tempat yang sama macam hamzah, iaitu kawasan pangkal kerongkong, tempat yang jauh. Bila keluar kita kena bagi tenaga. Okey, ha nanti kita akan tengok dia ada satu huruf yang bunyi dia hampir sama dengan ha ni, iaitu ha pedas. Ini ha pedas ni. Okey, ha pedas. Okey, lalu kita nak bezakan antara ha dengan ha, tak apa, kita sentuh dulu tentang ha simpul ni. Ha simpul, okey, dia adalah huruf yang 70% suara, 30% angin. Tekan. Okey. Dia adalah 70% suara, 30% angin. Berbeza dengan ha ni. Nanti kita tengok ha yang nama dia pedas ni. Ha pedas ni 70% angin. 30% suara. Okey. Okey. So 70% angin, 30% suara. Okey. So kita pergi dulu pada ha. Okey, ha ni. Ha kita panggil ha simpul. Okey, bila kita keluarkan dia maka kita keluarkan ha. Okey. Ha. Okey, baik. Ada persoalan, ada orang tanya, ustaz, macam mana kita nak bezakan antara a dan ha? A dan ha. Okey. A dan ha, okey, secara umumnya, okey, huruf yang keluar daripada pangkal kerongkong ni, tempat dia keluar adalah sama, iaitu kita punya pita suara. Kita punya peti suara, dalam peti suara kita ada pita suara. Tapi kalau nak cerita pita suara ni payah. Okey, tapi gambaran dia macam ni. Okey, kalau kita jerit okey, kita ambil dua tangan kita tutup. Okey, itu huruf hamzah. Okey. Itu huruf hamzah. Okey, kita tutup sikit. Itu huruf ha. Okey. Nampak?
Itu huruf ha. Okey, hamzah suara kita terbuka. Itu hamzah. Okey, huruf ha suara kita terbuka tapi terbuka separuh sahaja. Okey. Okey. Itu bahasa linguistik. Kita nak faham pun agak susah sikit. Okey, baik. Bahasa senang je. Siapa pernah ketawa kat sini? Gelak-gelak. Okey. Cuba gelak seperti mana kita tulis dekat WhatsApp. Dekat WhatsApp kita tulis gelak macam mana? Ha ha ha. Okey. Okey, dengar. Okey, gelak tu. H-A tu. Macam mana bunyi dia? Ha. Okey. Ada tak orang gelak? Tak ada kan? Tak ada. Orang gelak mesti keluar suara. Ha. Dan itulah huruf ha yang kita nak. Kalau ha yang satu lagi tu kita panggil ha pedas. Ha yang ni kita panggil dia ha gelak. Tak apa, kita bagi nama baru, tak ada masalah. Okey, yang penting kita boleh ada gambaran. Okey, kita ada gambaran. Ha macam mana yang kita nak sebut? Ha ini adalah ha gelak, ha ketawa. Okey. Ha ni. Ha. Kan? Ha. Nampak suara keluar. Angin ada, ya ada angin dengan dia. Tetapi yang lebih dominan yang kita dengar adalah suara. Ha. Okey? Boleh? Okey, masing-masing boleh try. Boleh try masing-masing. Ha. Okey? Baik. Okey, dan kita nak tengok baris dia. Okey, ha, baris atas buka mulut. Okey, baris atas buka mulut. Ha. Okey. Dan kemudian baris bawah dia ada i. Hi. Okey, baris bawah tadi kita kata senyum. Hi. Okey. Dan kemudian kita ada baris depan. Baris depan macam orang minum kat straw. Okey, dan semua ni ada gelak dia. Okey. Ha. Hi. Okey, dan hu. Semua ni ada ditulis dalam WhatsApp kan? Semua jenis gelak ni ada. Ha. Hi. Hu. Okey, itu yang kita nak. Ha. Okey, senang. Boleh dapat? InsyaAllah boleh. Okay. Saya nak orang faham. Kalau tak faham tanya, saya akan ulang insya-Allah. Okey. So siapa tak faham bagi tahu dan saya akan ulang insya-Allah. Okey. So itu huruf hamzah dan ha. Ya. Saya ni teori tu pandai. Praktikal tu selalu salah. Praktikal selalu salah. Baik. Imam Ibn Jazari rahimahullahu taala dia kata apa? Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bi fakkihi. Macam mana kita nak dapat sebutan yang baik adalah dengan kita selalu train huruf tersebut. Okey. Baik, soalan dia, Ustaz, macam mana kita nak melatih diri kita sebut sesuatu huruf? Cara kita nak latih diri kita sebut sesuatu huruf adalah dengan kita matikan huruf tersebut. Ha, contohnya kita susah nak buat ha. Lalu kita matikan dia. Okey, lepas kita matikan dia, kita tambah apa-apa huruf depan dia dengan apa-apa baris. Okay, contoh kita tambah a baris atas. Okey, lalu kita pun bunyikan dia. Ataupun kita ambil ba baris atas. Okey, jumpa dengan dia. Maka jadi bah. Kita buat sampai kita dapat bunyi ha yang kita nak. Okey. Kalau kita dah habis dengan baris atas, kita cuba dengan baris bawah pula. Ta dengan ha. Okey. Fih. Okey. Kalau dah selesai dengan baris bawah, cuba dengan baris depan pula. Okey. Contoh juh ataupun khuh. Okey, itu cara untuk kita latih diri kita menyebut huruf-huruf. Dengan kita matikan huruf yang kita susah nak sebut tu, ada orang dia susah nak sebut jim, ada orang susah dia nak sebut ha, ada orang susah dia nak sebut ain. Maka matikan huruf tersebut, bawa datang mana-mana huruf sebelum dia dengan apa-apa baris sekalipun sampailah kita dapat bunyi yang kita nak. Okey, ada orang dia sebut oh tak jadi lagi ni. Sampai dia keluar. Okey, bayangkan ha tu macam orang gelak. Ha. Okey. So kita akan dapat insya-Allah. So benda yang difokuskan adalah riyadhah. Riyadhah ni juga digunakan untuk sukan. Okey, sukan. Okey, kita bersukan untuk sihat. Ada tak orang yang dia bersukan sekali je dia bersukan dia dah sihat terus? Tak ada. Mana ada orang yang sekali je dia pergi jogging, dia kata saya dah
jantung saya dah okey, alhamdulillah. Saya punya berat badan pun dah turun. Tak ada. Dia kena buat berkali-kali, 2-3 kali, 2-30 kali, bukan 2-3 kali. 20-30 kali barulah dia dapat nampak hasil dia. Dan begitu juga dalam kita menyebut huruf-huruf ni. Okey, maka kita kena sentiasa mengulang. Okay, dan kalau kita nak ulang dalam satu masa tu 20-30, mungkin kita rasa ada kebosanan sikit dalam diri kita. Maka hatta Nabi SAW bagi tahu pada para sahabat pun, lakin sa'atan fasa'. Ambil 5 minit je tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari 5 minit fokus pada huruf ni je. Bah, tah, sah, jah. Okey, itu ambil 5 minit tiap-tiap hari untuk kita train huruf-huruf ni. 5 minit tiap-tiap hari, kalau kita ulang tiap-tiap hari, insya-Allah benda tu akan tetap dalam minda kita. Okey, baik. So, kita habis pada huruf hamzah dan ha. Boleh nampak Boleh? Ustaz, Okey. saya ada soalan. Ya, saya. Ah, Apa ni? Maaf. Ustaz nak tanya. Semasa kita nak sebut bacaan ihdinas siratal mustaqim tu kan, kita Ya. baca Al-Fatihah. Ada kadang-kadang ya Ustaz, ada sebilangan orang dia latihan dia okey, tapi bila nak sebut perkataan contoh yang ihdinas siratal tu, adakah solat dia sah tu Ustaz kalau tak betul sebutan huruf ihdinas ni tu? Okey, baik. Dalam bacaan Al-Quran, dalam bacaan Al-Quran, dia ada kesalahan dalam membaca. Kesalahan dalam baca ni mungkin saya dah sentuh dah hari tu sikit. Nama dia lahan. Okey, lahan ni dia ada 2. Okey, satu nama dia jali. Okey, satu nama dia khafi. Okey. Lahan jali ni adalah benda yang mengubah makna. Ubah makna Al-Quran. Ubah makna. Okey. Lahan khafi ni adalah kesalahan yang melibatkan kesempurnaan. Okay, dia bacaan dia tak sempurna tetapi dia tidak mengubah makna. Okey, baik kita tengok contohnya pada perkataan alhamdu. Alhamdu segala puji. Tapi kalau kita tukar jadi alhamdu, maka dia jadi kering kontang, binasa. Tak bernilai. Wa taral arda hamidah. So, kalau dekat perkataan alhamdu, kita tukarkan ha ini, ha pedas ni menjadi ha simpul, maka ia adalah lahan jali. Sebab apa? Dia mengubah makna. Okey, dia ubah makna Al-Quran. Okey, macam ihdina. Okey, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina maksudnya hidayah. Ihdina daripada hidayah. Okey, kalau ihdina ni daripada perkataan apa? Daripada perkataan had. Okey, had ni maksudnya hujung ataupun sempadan ataupun tajam. Okey, ihdina, tajamkan kami. Contohnya, saya tak tahu secara pasti apa makna perkataan ihdina. Tapi kalau dapat daripada perkataan had, maksudnya hujung ataupun tajam. Okey, maka ihdina, tajamkan kami. Okey, tajamkan kami, maka dia melibatkan kepada perubahan makna. Okey, so kalau melibatkan pada perubahan makna, maka kita kalau kita nak kata batal solat, kalau betul-betul makna tu memang merosakkan, maka Al-Fatihah adalah rukun solat yang mana kita kena perbaiki bacaan dalam Al-Fatihah. Walau bagaimanapun, okey, dalam bab-bab rukun ataupun dalam bab-bab keperluan, benda yang mesti kita buat, maka di sana ada kita panggil dia satu keringanan. Okey, dia ada keringanan. Di mana Nabi SAW sebut fattaqullaha mastata'tum. Okey, fattaqullaha mastata'tum. Maksudnya, kalau dalam solat tu dia boleh sebut ha ihdina dengan bunyi ihdina. Tapi dia maksudkan ha simpul. Ihdina. Cuma dia tak boleh nak sebutkan benda tu. Maka kita kata ini tahap kemampuan yang dia ada. Maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan kesalahan dia dan terima amalan dia. Amin ya Allah. Amin. Okey, tapi walau bagaimanapun bila dia tahu bahawa benda tu salah, dia kena usaha untuk baiki. Bukanlah bila kita kata saya dah tak boleh dah, saya tak boleh dah, tak payahlah belajar dah, memang dah tak boleh dah. Yang tu tak boleh. Okay, bila dia tahu salah, maka dia kena perbaiki benda tu. Okey, terima kasih Mas. Okey, alhamdulillah. Okey. Baik. Okey, so lahan kita dah masuk lain pula. Okey. Baik, hamzah dan ha. Okey, semua dah kenal hamzah dan ha.
Okey, kita pergi pada huruf yang seterusnya iaitu yang berada di tengah-tengah kerongkong. Tadi kita dekat pangkal. Okey, ni pangkal. Okey, sekarang kita naik pergi kepada huruf yang berada di tengah-tengah kerongkong. Baik, huruf ini agak sukar disebut. Tadi susah disebut sebab berat. Okay, yang bawah ni susah disebut sebab berat. Ain dengan ha susah disebut. Sebab apa? Okay, siapa boleh cerita kat saya ataupun tunjuk secara tepat dekat mana tengah-tengah kerongkong tu? Dekat mana tengah-tengah kerongkong tu? Payah juga nak teka kat mana tengah-tengah kerongkong ni. Okey. Baik, kalau tak ada maka dekat sini kita perlukan try and error. Sini ada try and error. Cuba kita kena teka dekat mana ada ha. Okey, dan kita sebut, kita pergi pada huruf yang pertama. Huruf yang pertama berada di tengah-tengah kerongkong adalah huruf ha. Okey, ha ni kita panggil dia ha pedas. Sebab apa? Tadi kita dah sebut dah. Dia pedas sebab macam kita makan lah. Kita makan, lepas kita makan benda pedas, dia akan keluar iaitu 70% angin. Okey, angin dan 30% suara. Suara ada, kalau tak ada suara macam mana nak sebut al-ha. Al-ha, ha. Nampak ada suara? Al-ha, ha. Ada suara tetapi angin lebih dominan. Okey. So huruf ha adalah huruf angin. Okey, cara nak dapat angin macam mana? Sebab suara yang keluar daripada tekak kita adalah suara lalu macam mana kita nak dapatkan angin? Angin ni dapat macam mana? Kalau kita tiup kan, macam mana nak dapatkan angin? Kita sempitkan dia punya laluan. Betul tak? Barulah keluar angin. Bila kita sempitkan laluan dia. Okey, lalu ha adalah huruf yang apabila kita nak sebut dia, kita sempitkan laluan dekat tekak kita. Okey. Kalau cara yang biasa saya sebut dekat yang belajar dengan saya, cekiklah kita punya tekak. Tekak kita ni kita cekik dia. Lepas tu keluarkan ha. Itu ha pedas. Okey, itu ha pedas. Boleh? Okey, maksudnya angin daripada ha tu dia hanya boleh keluar bila kita punya saluran jadi sempit. Okay, bila kita sempitkan saluran baru dia keluar. Okey, tapi bila kita tak sempitkan dia akan keluar okey, itu saluran yang tak sempit. Lalu bila kita sempitkan saluran, suara akan jadi sikit tapi angin akan keluar banyak. Sebab saluran sempit, angin boleh keluar, bunyi susah nak keluar. Okey, boleh? Boleh nampak? So itu huruf ha. Ha adalah kita Okey. Okey, sekejap ya, saya mute-kan semua. Okey. Baik, saya minta maaf, saya mute kan. Nanti lepas habis saya cerita tentang ain, saya akan buka balik. Baik, itu ha pedas. Okey, ha yang keluar apabila kita sempitkan saluran. Lalu cara yang sama juga adalah untuk ain. Okey, cuma ain ni berbeza. Ain, dia berbeza. Kalau ha tadi dia perlukan angin. Tetapi ain dia tak perlukan angin. Dia tak payah ada angin. Okey. Okey, lalu kita tak perlu nak sempitkan kita punya saluran untuk bagi angin tu keluar. Tapi persoalan dia macam mana nak keluarkan ain ni? Sebab kalau kita sebut macam mana nak dapat okey. Okey. Kalau kita tengok kita punya laluan, okey, laluan suara apa yang perlu kita buat pada laluan suara ini adalah kita tolak dia ke belakang sikit. Tolak dia ke belakang. Macam seolah-olah orang yang berlari tiba-tiba dia jatuh dalam longkang. Jatuh dalam lubang. Okey. Lari jatuh. Macam itulah. Kita nak keluarkan kan kita sebut tadi hujung ada huruf Okey, dia tengah-tengah jalan tu dia jatuh. Okey. So itu agak sukar sikit untuk kita cerita. Okey. Kita cerita bahasa yang mudah. Saya kena cerita dua-dua. Kena cerita bahasa asal tajwidnya dan kemudian bahasa mudahnya. Cara mudah untuk sebut ain adalah kita bayang, kita imajinasi. Anak tekak kita tolak anak tekak kita ke belakang. Pangkal lidah kita ada pangkal lidah kita. Bayangkan pangkal lidah kita tolak anak tekak ke belakang. Okey. Okey, sekali lagi. Kita tengok. Bayangkan pangkal lidah kita tolak anak tekak kita ke belakang. Okey, boleh? Boleh? Okey.
Okey, baik. Kita akan cuba huruf ha dan a dengan baris-baris dia. Baik, kita pergi pada huruf ha dulu. Okey, ha pedas, maka baris atas bunyi dia ha. 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 Al-ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha. Ha. Baris bawah, senyumkan dia hi. 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 Okey, hi. Okey. Siapa sakit tekak, dia akan susah nak sebut. Okey, kerongkong adalah tempat keluar ha. So kalau siapa sakit tekak, sakit anak tekak ke, okey, dia akan rasa susah untuk sebut ha. Okey, dan baris depan bagi orang minum dalam straw. Hu, hu, hu. Okey, Pak angin. Hu, hu. Okey, boleh? Boleh huruf ha? Baik, boleh huruf ha, kita pergi kepada ain. Okey, ain baris atas. Bayangkan pangkal lidah kita tolak anak tekak ke belakang dan mulut kita buka. Okey, baris bawah. Ai, senyum. Ai. Okey, baris depan. Bagaikan orang minum straw. Tapi jangan lupa pangkal bayangkan. Pangkal lidah tolak anak tekak ke belakang. Okey. Boleh? Boleh semua? Okey. Okey, kalau boleh saya buka untuk siapa nak bertanya soalan. Okey, kejap. Okey. Okey, siapa ada soalan boleh tanya. Okey, sebelum kita pindah pada huruf yang terakhir dalam kerongkong. Payah sikit huruf-huruf kerongkong ni. Huruf ain ni huruf nipis. Bila Ya, kita nak sebut huruf nipis, bila kita nak sebut tu mulut tu buka luas ke Ustaz? Okey, macam saya sebut tadi, nanti kita akan sentuh tentang tebal dan nipis. Okey, di mana huruf-huruf nipis, saya bagi gambaran dulu. Huruf-huruf nipis adalah huruf yang kita rendahkan lidah kita. Okay, macam mana cara nak rendahkan lidah kita? Kita buka kita punya rahang bawah. Buka. Ai. Nampak? Buka. Rahang kita, rahang bawah kita dibuka. Supaya apa? Supaya lidah kita turun ke bawah. Okey, itu cara sebutan dia. Okey. Okey, boleh. Okey, tak apa. Yang lain-lain semua jangan risau. Kita akan sampai dekat situ. Okey, tapi kita ambil dulu. Tadi baris atas buka. Buka mulut. Baris bawah senyum. Baris depan macam orang minum kat straw. Okey. Boleh? InsyaAllah boleh. Okey, baik. Masya Allah. Okey, kalau boleh kita pergi pada yang ketiga. Okey, kawasan ketiga yang berada di kerongkong. Apa dia? Okey, kawasan ketiga yang ada di kerongkong, kita panggil dia hujung kerongkong. Okey, bahagian hujung iaitu bahagian yang dekat dengan anak tekak. Mana anak tekak ni? Okey, bahagian yang dekat dengan anak tekak. So, ini hujung kerongkong, dekat dengan anak tekak. Okey, baik. Dan ada dua huruf yang keluar daripada hujung kerongkong, iaitu huruf ghain dan kha. Okey, macam kita sebut hari tu bahawa huruf ni bunyi dia apa? Kha. K-H-A. Kha, bukan K-H-O. Okey. Tadi kita sebut dalam bahasa Arab ada A, I, U. O tak ada. Maka jangan sebut kha. Kha kita tak nak. Buka mulut. Kha. Ya, kha. Okey. Awal-awal bila kita sebut buka mulut besar-besar tak apa. Kha. Sebab nanti bila kita dah biasa sebut kita akan dapat bukaan dia. Okey, bila kita baca kha, tak ada orang baca kha. Okey, orang baca kha. Okey, tapi bila kita nak belajar buka dulu besar-besar. Okey, supaya nanti bila kita dah biasa dia akan jumpa bukaan yang sesuai dengan dia. Kha. Mulut tu tak boleh muncung lah Ustaz. Jangan muncungkan. Okey, Ha. jangan muncung. Sebab muncung akan keluarkan bunyi O ataupun U. Okey, so jangan muncungkan. Okey. Kha. Okey, kha. Kha. Betul ke Ustaz? Kha. Ya, kha buka. Okey. Okey, baik. Okey, so kita pergi pada huruf yang pertama iaitu bukan kha. Siapa sebut tadi? Jangan kha. Kha, buka mulut. Kha, tak nak kha. Kha, dia tak ada huruf kha dalam bahasa Arab. Dia ada kha. Okey, baik. Huruf kha. Kita pergi pada huruf kha. Okey. Huruf kha, saya bagi bahasa cara mudah je. Okay, nak cerita cara tajwid, saya pun pening nak cerita.
Okey, baik. Cara mudah untuk sebut kha, pernah tak kita nak saya minta maaf, saya guna ayat yang mungkin ada orang tak selesa. Pernah tak kita buang kahak daripada mulut? Okay. Macam mana kita nak buang kahak daripada tekak kita? Macam mana kita nak buang? Minta maaf saya tunjuk contoh. Kena tunjuk contoh. Betul tak? Itu cara nak buang. Okey, dan jangan tiru, jangan tiru. Nanti apa kita punya saham jatuh pula. Okey. Okey, itu huruf kha. Huruf kha adalah macam seolah-olah kita nak membuang sesuatu daripada tekak kita. Ada makanan yang tersangkut dekat sini, kita nak keluarkan, kita okey, ada kahak kita nak keluar pagi-pagi. Okey. So itu tempat keluar huruf kha. Kha. Okey. Huruf kha, okey, dan ghain dia berada di hujung kerongkong. Hujung kerongkong ini adalah tempat keluar dan masuk angin. Okey, tempat keluar dan masuk angin. Kalau saya nak bagi gambaran, pernah tak rumah kita ada pilih air yang air terputus bekalan air. Okey, katalah kita pergi dekat kita punya dapur, sinki dapur. Waktu bekalan air tak ada. Waktu bekalan air terputus. Lalu kita buka sinki kita tu. Okey, kita buka sinki kita. Dia keluar bunyi apa? Bunyi angin kan? Bunyi. Okey, bunyi itu hanya keluar dekat permulaan sinki, dekat dia punya lubang air tu, lubang air keluar. Sebab apa? Sebab dekat situlah angin masuk dan angin keluar. Dan tempat yang sama pada kerongkong kita. Okey, bagaikan tempat keluar masuk angin. Okey, di mana tempat keluar masuk angin ni akan ada dua huruf. Huruf yang pertama adalah kha. Kha adalah seolah-olah kita buang, tolak angin keluar. Okey, kita buang sesuatu daripada tekak kita, kita tolak angin keluar. Kha. Kha. Okey. Sambil kita ingat baris dia, bukaan dia. Kha. Kha. Okey, itu huruf dia, huruf khaun, kha. Okey, kita buang sesuatu daripada tekak kita. Okey, kemudian kita ada satu lagi huruf, iaitu huruf ghain. Okey, kalau kha tadi kita buang sesuatu dari tekak kita, maka ghain adalah kita nak masukkan sesuatu ke dalam tekak kita. Okey. Cara dia ataupun nak dapat gambaran yang mudah untuk sebut huruf ghain ni adalah, okey, ambil air, kita minum air, tapi jangan telan. Jangan telan air. Kita biarkan dia dekat kerongkong. Okey, kita nak bagi dia masuk, tapi jangan masukkan lagi. So kita buat apa? Okey, benda yang kita sebut dia sebagai gargling. Okey, dalam bahasa Inggeris kita sebut gargling. Gargle. Okey. So gargling adalah kita biarkan air dekat kita punya tekak kita, permulaan tekak kita, dan kita okey, itu adalah tempat keluar huruf ghain. Okey, so ada gambaran? Nampak dah huruf kha dan ghain? Okey, bila kita dah nampak, okey, kha kita nak keluarkan sesuatu daripada tekak, ghain kita nak masukkan sesuatu ke dalam kerongkong kita. Baik, kita cuba sebut huruf kha dan ghain dengan baris-baris dia. Baik, kita cuba. Baris atas kepada kha. Kha, buka mulut. Kha, tak nak kha. Kha, buka mulut. Kha. Okey, baris bawah kepada kha. Siapa boleh buat? Khi. Okey, khi. Okey, khi. Okey. Nanti kita akan sampai di mana huruf kha ni adalah huruf yang tebal. Okey, dan huruf tebal antara ciri dia adalah dia tak boleh senyum. Okey, kha huruf tebal dia tak boleh senyum. Okey, tetapi baris bawah kita sebut tadi, macam mana nak sebut i? Senyum, betul tak? I senyum. Senyum. Baris bawah sentiasa senyum. I semua sentiasa senyum. Tapi huruf tebal dia tak boleh senyum. So macam mana kita nak buat pada huruf tebal agar dia boleh berbaris bawah? Okey, huruf tebal bila kita nak baris bawahkan dia, kita hanya rendahkan rahang kita. Rahang bawah kita ni kita rendahkan dia ke bawah. Khi. Nampak? Kita tak senyum tapi kita rendahkan rahang kita ke bawah. Khi. Okey, boleh? InsyaAllah boleh. Okey, khi. Okey.
Okay. Nanti kita akan sampai pada huruf tebal dan nipis. Okey, tapi sebab kita tengah sentuh huruf kha di sini, maka kita sebutkan huruf kha adalah huruf tebal yang memerlukan kita untuk rendahkan rahang kita apabila kita sebut dia berbaris bawah. Khi. Jangan senyum. Sebab senyum kita akan menipiskan huruf tersebut. Okay, kalau kha baris bawah kita senyum. Khi. Nampak? Hilang bunyi itu hilang, dia jadi khi. Nanti kalau kita jumpa ada lagi huruf tebal yang lagi berbeza bunyi dia. Contoh qaf. Qaf baris bawah bunyi dia qi. Tapi kalau kita senyumkan dia jadi apa? Ki. Nampak? Hilang qaf dia jadi kaf terus. Okay, sebab tu huruf tebal bila kita nak baris bawahkan dia, maka kita tak senyumkan dia. Tapi kita hanya rendahkan rahang kita ke bawah. Okey. Qi. Okey, boleh? Boleh. Okey, dan kha berbaris depan. Okey, kha berbaris depan, maka bunyi dia adalah khu, bukan khu. Macam orang minum dalam straw. Khu. Jangan lupa kita nak buang sesuatu daripada kahak kita, cuma mulut kita depan ni berubah. Khu. Okey, boleh? Baik. Pada huruf ghain. Okey, ghain baris atas. Ghain baris atas bunyi dia okey, ingat dulu. Ingat macam kita nak masukkan air dalam kerongkong kita. Ra. Baris atas buka mulut. Ra. Okey. Ra. Okey. Baik, baris bawah. Okey, ghain baris bawah. Macam mana nak buat? Ri. Okey, ri. Ada orang dia senyumkan. Ghain juga adalah huruf tebal. Ghain juga adalah huruf tebal. Kita sebut tadi, nak sebut huruf tebal baris bawah apa kita buat? Dagu ke bawah. Rahang. Okey. Jangan dagu ke bawah. Rahang kita. Okey, rahang bawah. Kita ada dua rahang, rahang atas, rahang bawah. So rahang bawah kita rendahkan dia. Okey, rahang bawah kita rendahkan, maka jadilah ri. Okey, nampak? Mulut nampak tak cantik. Okey, tapi ri. Bentuk ni kita panggil dia seringai. Macam binatang nak garang kan. Okey. Ri. Okey, kita turunkan rahang kita ke bawah. Ri. Dan kemudian baris depan, maka muncungkan bibir kita bagi orang minum straw. Sambil kita ingat, okey, kita nak tahan air daripada masuk dalam kerongkong. Okey, okey. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okey. So pada hari ini kita dah cover 6 huruf kerongkong. Ustaz, tapi huruf ghain baris atas, alif ghain di atas. Bila kita baca bila keluar tu kan tu terlebih. Maksud terlebih tu macam mana? Tak boleh Okey, yang tu okey, kita akan sampai juga puan pada huruf apabila dia mati. Okey, huruf apabila dia mati ini sangat complicated. Okey, huruf bila dia mati dia sangat complicated. Sebab apa? Yang biasa kita dengar huruf bila mati ada qalqalah je. Ada melantun je. Tapi kita akan jumpa lepas ni ada rakhawah, ada hams dan ada syiddah. Okey, dan ada bainiyah. Okey, kita akan jumpa benda ni puan, tapi step by step puan. Boleh? Kalau kita ambil sekarang semua, saya rasa saya pun pening. Okey, baik, kita cuba satu persatu sampai kita habis sebutan-sebutan huruf dan kemudian kita akan masuk kepada keadaan huruf apabila dia mati nanti, insya-Allah. Okey, macam mana kita nak sebut huruf ghain apabila dia mati? Kita akan tengok nanti, insya-Allah. Okey, so kita ambil dulu sebutan dengan baris atas, baris bawah, baris depan. Okey, nanti kita jumpa ghain. Ghain ni ada apa? Ada sifat apa pada dia? Ada ada rakhawah. Bila ada rakhawah maka ada lepasan suara berlaku. Okey. Dekat situ nanti baru kita tengok lepasan suara ni panjang mana? Pendek ke panjang? Pendek macam at, al, an, ataupun panjang macam az, nampak? Okey, kita akan tengok benda tu insya-Allah. Okey, tapi saya harap permulaan ni untuk 5-6 sesi yang pertama ni kita akan bergerak dengan gia 2. Kita akan bergerak dengan gia 2. Okey, so bila kita dah habis huruf nanti dengan barisnya
kita akan naik gear 3. Okey, gear 3 insya-Allah kita akan pluskan praktikal. Okey, kita akan tengok contoh. Mungkin kita ambil seorang atau dua orang untuk bacakan kepada kita contohnya. Okey, siapa yang nak ke hadapan, nak jadi contoh kepada kawan-kawan dia yang lain, nanti sampai habis kita belajar huruf, kita akan pergi pada tempat praktikal insya-Allah. Boleh? Boleh insya-Allah. Okey, baik. Ustaz. Okay, Allah, insya-Allah. Semua dapat kekal. Sampai kita habis. InsyaAllah. Kita habis belajar wakaf nanti insya-Allah. Jangan apa? Kita semangat, mungkin ni sebab baru sesi yang ketiga. Mungkin sesi awal-awal ni semua semangat, tapi lama-lama kata ustaz lambat sangat ustaz. So tak apa, kita bersabar dengan kelas kita, pengajian kita, dan bersabar juga dengan ustaz ni. Ustaz ni kadang-kadang dia huha-huha juga. Okey, so banyakkan bersabar dengan ustaz. Okey. Baik. Okey, sebelum kita tangguhkan perkongsian kita pada malam ni, alhamdulillah kita dah dapat cover 6 huruf halqum pada malam ni. Okey, lalu sebelum kita tangguhkan, ada soalan-soalan? Sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puan. Ustaz nak bertanya saja ni Ustaz. Ya. Yang apa, yang qi, yang baris bawah tadi dengan qi, Ustaz kata apa, dia rendahkan rahang Ustaz Ya, rahang bawah. Adakah itu dipanggil tafkhim nisbi ke Ustaz? Dia panggil apa? Tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi. Okey, saya tak pernah dengar nama tafkhim nisbi, tapi saya tahu nisbi itu maksudnya subjektif. Okey, so apa yang kita nisbi ni maksudnya apa kita nak kata macam mana? Nisbi ni dia berbeza mengikut orang. Nampak? Bila kita kata nisbi ni maksudnya subjektif. Subjektif ni maksudnya pada orang A dia buat apa, tebal dia bentuk yang A. Orang B bentuk yang B. Orang C buat bentuk lain. Okey. So dengan erti kata lain maksudnya huruf tebal ni boleh dibuat dengan pelbagai bentuk. Okey, maksud puan tafkhim nisbi yang saya faham itulah dia. Okey, maksudnya bunyi tebal ni dia boleh dibuat dengan pelbagai bentuk. Okey, dan saya kata puan tak salah. Puan betul. Okey, sebab apa? Sebab apa yang kita tunjukkan daripada makhraj huruf ni, kata Ibnu Jazari rahimahullahu taala, dia kata apa? Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Okey, yakhtaruhu. Apa maksud yakhtaruhu? Maksudnya pilihan. Okey. Maksudnya, okey, makhraj huruf yang kita sebut ni adalah makhraj huruf yang dibaca selama beratus-ratus tahun, lalu daripada bacaan orang yang ramai, okay, sekumpulan manusia yang terlalu ramai membaca Al-Quran untuk satu tempoh masa yang agak panjang, lalu dibuat observation, okay, diperhatikan bacaan mereka. Okay. So ada orang A yang memerhatikan, ada orang B yang memerhatikan, ada orang C yang memerhatikan. A dia buat kesimpulan dia, B dia buat kesimpulan dia, C dia ada kesimpulan dia. So ini nisbi. Ini nisbi maksudnya dia berbeza mengikut observation orang. Okey, pemerhatian orang. Pemerhatian A kata lain, B kata lain, C kata lain. Okey. Okey, tetapi walau bagaimanapun, okey, hasilnya adalah sama. Okey, bila kita kata kha tu tebal, maka tidak ada mana-mana orang A ke B ke C kata kha nipis. Tak ada. Okey, semua kata kha tebal. Cuma berbeza cara sebutannya. Okey. Macam contoh kha baris bawah, okey, kalau bagi yang biasa belajar bertajwid, maka dia tahu bahawa kha baris bawah sebutan dia adalah dengan merendahkan rahang. Khi, merendahkan rahang bawah. Tapi tak mustahil ada orang lain dia pergi pada kha baris bawah, dia kata nak sebut kha baris bawah kita senyum, tapi jangan senyum habis. Sebab senyum habis untuk baris bawah yang huruf nipis. B, T, nampak senyum habis. T, okey. Tapi untuk huruf tebal, bagi dia kata senyum tapi jangan senyum habis. Khi, tengah-tengah. Jangan habis, jangan khi, tapi khi. Okey. So tak ada masalah. Yang penting ketebalan tu masih ada. Okey, ketebalan tu masih ada. Okey, itu yang dimaksudkan dengan tebal nisbi.
Okey, walau bagaimanapun kaedah yang diguna pakai oleh semua orang di serata dunia adalah tebal itu sama, tafkhim adalah satu. Okey, tebalan itu sama, cuma maratib dia berbeza. Dia punya tingkatan dia berbeza. Cuma tebal adalah tebal. Dia tak ada tebal nisbi ke tebal hakiki ke, dia tak ada. So tebal adalah tebal. Kita akan sentuh pasal benda ni. Tebal adalah tebal, cuma dia ada 5 peringkat ketebalan. Kita akan tengok nanti apabila kita sentuh pada tebal dan nipis. Boleh insya-Allah. Boleh? Assalamualaikum Ustaz. Okey. Boleh tak? Assalamualaikum. Ustaz, sebelum kita Assalamualaikum. Salam ya. Ya, sila. Boleh tak saya nak minta Ustaz bagi sebutan kha baris bawah yang betul dengan yang salah. Saya nak tengok beza dia kat mana. Maksudnya boleh tak Ustaz cuba buat lagi sekali? Okey, baik. Huruf kha dan ghin dia susah untuk nampak kesalahan. Sebab apa? Sebab huruf kerongkong ni dia banyak bergantung kepada angin. Okey, selagi ada angin dan angin tu ditebalkan, selagi tu huruf tu cantik. Okey, contoh kalau kita kata khi. Okey, khi yang saya sebut adalah khi yang mana kita rendahkan rahang bawah kita. Khi. Okey, baik. Dan kemudian ada orang sebut khi dengan senyum. Dia sebut khi. Okey, kita nampak tak perbezaan dia? Tak nampak kan? Okey, tak nampak. Sebab apa? Sebab yang menentukan huruf kerongkong ni adalah angin. Mulut kita berubah takat mana pun dia tak efek pada keadaan huruf kerongkong. Okay, sebab tu kita tak nampak sangat. Tetapi kalau kita pergi pada huruf tebal yang lain, pada huruf tebal yang lain dan kita buat kaedah yang sama macam kita buat pada kha, kita akan jumpa perubahan yang sangat besar. Okey, contohnya saya pergi pada huruf sad. Tadi saya sebut huruf qaf kan, saya sebut huruf sad pula. Sad adalah huruf tebal. Sadun sa. Okey, dia adalah huruf tebal. Okey, lalu kalau huruf tebal baris bawah, saya kata kita rendahkan rahang. So dia jadi si. Okey. Kalau kita senyumkan dia, apa jadi? Cuba puan senyumkan huruf sad. Sad baris bawah, senyumkan dia. Si. Senyum. Senyum dia tak jadi si, tapi dia jadi si. Betul tak? Si. Dia pergi ke arah sin ataupun dia berada di antara sin dan sad. Nampak? Si. So kita nak sebut si ke kita nak sebut si? So kita tak nampak ketebalan dia. Tetapi kalau kita rendahkan rahang, kita nampak tebal dia. Si. Okey, boleh nampak perbezaan dia? Faham? Okey, cuma pada huruf kha dengan ghin kita susah nak nampak. Sebab apa? Kha dan ghin adalah huruf kerongkong yang mana huruf kerongkong ni lidah tak payah gerak, bibir tak payah gerak, gigi tak payah gerak. Kha, gha, a, ha, ha. Nampak? Mulut tak bergerak sikit pun. Okey, angin dia. Kita hanya main dengan angin. Okey, itu huruf-huruf kerongkong. Okey, sebab tu kalau nak cerita huruf kerongkong punya ketebalan, kita tak nampak. Okey, tapi kalau kita pergi pada kawan-kawan dia yang lain yang tebal, bot. Okey, bot bila kita baris bawahkan dia, kita senyum dia jadi di. So kita tanya, nak sebut dal ke nak sebut bot? Di kan? Di. So nampak dia punya keadaan dia. Okey. So masya-Allah. Terima kasih pada dah nampak dah Ustaz. Terima kasih. Okey, baik. Sama-sama. Okey, baik. So pada hari ni kita akan ambil kerongkong. Okey. So penat tak belajar kerongkong 6 huruf ni? Penat juga belajar 6 huruf. Okey. Tapi lepas ni kita akan masuk lidah. Okey, tengok lidah ada berapa huruf. Okey, lidah kita ada qaf, kaf, jim, shin, ya. Okey, 3, 6, 9, 12, 15, 18 huruf ada pada lidah. Okey, so harap dekat sampai kat lidah nanti kita bersabar sikit insya-Allah. Boleh insya-Allah? InsyaAllah. Okey, baik. Okey, saya harapkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan urusan kita. Boleh insya-Allah. Dan tambah semangat kita insya-Allah agar kita dapat kekal sehingga kita habis sesi-sesi kita insya-Allah. Lalu kalau tak ada soalan lain, maka kita akan tangguhkan perkongsian kita pada malam ini dan kita tangguhkan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu tentunya daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan hari Rabu waktu yang sama 9.15 malam insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih diterima. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.